Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Berjumpa kita dalam Dapur Rasa Live pada minggu ini. So, kita masih lagi dalam lockdown punya mood, tapi jangan risau, kita akan bawakan seorang lagi tetamu istimewa untuk Dapur Rasa Live. Nak tahu siapa? Kejap lagi nanti saya perkenalkan. Sebelum tu, kita share dulu link live ini dengan kawan-kawan supaya dapat sama-sama manfaatkan untuk resepi kita pada hari ini. So, tanpa membuang masa lagi, kita jemput tetamu istimewa kita iaitu Puan Azian Hassan atau lebih dikenali dengan nama dengan panggilan Kak Yan. Okey, dah lama ya Allah tak jumpa dengan Kak Yan. Apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Yelah, hari tu kita berjumpa di lokasi penggambaran. So hari ni kita kena lockdown di rumah kan Kak Yan masing-masing, tapi masih buat kerja lagi lah kan. So Itu apa, macam mana? kita jumpa last sekali masa lockdown yang pertama sekali. Ya, lama itu kan. So apa Kak Yan buat semasa lockdown yang kali ni? Ada tulis buku. Kalau nak tahu, Kak Yan ni adalah seorang penulis buku masakan ya, yang kalau tahu masakannya apa ya Kak Yan? Buku-buku yang terkini Kak Yan? Buku terkini yang last sekali Street Food of Malaysia. Rugi kalau anda tak dapatkan. Tolong promote sekali Kak Yan. Okay. Apa? Macam mana? Lepas tu saya dapat tahu yang lately ni Kak Yan banyak dengan upkan resepi-resepi dalam blog Kak Yan ke YouTube ke macam mana? Masa lockdown ni Kak Yan memang banyak upload resepi-resepi dekat YouTube. Boleh kongsikan apa YouTube Kak Yan tu nama dia? Mungkin boleh. YouTube tu nama channelnya Azian Hassan 12. Ada. Tengoklah. Macam resepi kira yang masak-masak harian pun ada Kak Yan ya? Harian ni yang latestnya memang Kak Yan upload masak-masak harian lah. Sesuai dengan apa orang kata situasi lockdown sekarang kan. Jadi kawan-kawan semua follow Majalah Rasa bolehlah tengok-tengokkan, tinjaukan dekat YouTube Kak Yan kita macam-macam resepi dia kata ada. Okey, untuk hari ni apa Kak Yan nak kongsi dengan kita? Okey, hari ni kita nak masak lauk lah. Betul juga kan dah nak untuk menu tengah hari kita kan. Hari ke malam nak makan pagi pun boleh. Okey, apa dia tu? Mongolian beef nama dia. Nama macam takut pula kan Mongolian beef. Saya takut sebab dia memang resepi yang simple. Orang kata mak-mak sekarang tengah bekerja-kerja ajar anak apa tu? PDPR. Jadi bekerja-kerja tu sambil kerja-kerja tu pun boleh masak. Sebab bahan-bahan dia pun Kak Yan rasa kat rumah ada. Kat dapur jenguk kat dapur pun ada kan? Boleh buat. Saya akan share tips macam mana nak jadikan. Cantik tu. Macam mana teknik-teknik masak dia lah. Okey. So jomlah kita mulakan Kak Yan. Jom kita mulakan. Ini daging lah. Ada namanya Mongolian beef ni bukannya asal dari Mongolia tu tak. Tu yang saya takut dengar tu Mongolia. Ingatkan daripada Mongolia. Yang pun tak pernah. Jadi ni originnya dari Taiwan. Maybe nama Mongolian tu teknik masak kot maybe. Kata dia punya bahan-bahan dia ada je kat rumah. Okay, so kita guna daging. Ini kira orang kata resepi yang stir fry lah. So kalau tak stir fry, selalunya kita akan pilih daging yang lembut. Lembut je. Tapi kalau tak ada, kan sekarang ni kita lockdown kan, boleh kita pakai daging yang keras sikit tapi kita masak lama sikit lah. Okey. So daging ni satu-satu ke Kak yang bercakap nanti sambil tu? Boleh. So bahan-bahan dia senang. Daging, Kak yang guna tepung jagung. Biasalah halia bawang putih. Ada kan kat rumah? Kicap cair.
sos tiram, ni apa ya? Kecap pekat. Kecap pekat. Sebut lada sulah. Apa tu jauh sangat lah nak ambil minyak bijan dan cili kering. Itu je. Maknanya memang semua ada dekat rumah lah Kak Yan. Tak ada pun buat macam ada. Mengganggu. Betul. Okay, so kita akan mula-mula kita akan gaulkan daging ni dengan tepung jagung. Kenapa? So daging tu banyak mana Kak Yan untuk rasanya Kak Yan tak buat sampai sekilo, macam 800 kot. Kan kita masak untuk maksudnya untuk berapa orang makan portion tu? Tengoklah macam Kak Yan kat rumah ni tak cukup ni. Tengoklah yang tu ni kuat makan tu tak cukup. Kalau Kak Yan satu family, selalunya Kak Yan masak sekilo lebih sikit lah. Sebab nanti dia kecil kan. Okay, so kita gaul daging dengan tepung ni. So nanti bila kita masak, kita tak payahlah bancuh. Kan orang makan so tak payah. Kita gaul sekali dengan daging first. Dan tujuan dia juga untuk bagi beef tu lembut lagi lah. So kita buatlah, inilah tips lah. Tu tips tu. So kita gaul lah. Gaul dan letak dekat sebelah. Ni letak jauh-jauh. Okay, sekarang kita ambil halia muda, jangan guna halia tua. Halia muda ni dia manis sikit lah. Kita nak stir fry kan. Halia ni pun kalau gulai-gulai, gunalah halia tua. Kalau yang macam stir fry ni selalu kita pakai halia muda. Okay, so kita guna bawang putih. Tengoklah segenggam tangan Kak Yan besar. Lebih kurang. Masak-masak lauk ni kita lebih-lebih kurang aja. Okay, so kita kena potong. Halia ni kita kena potong julienne halus-halus. Nampak ke Kak Yan potong ni? Boleh. Nampak ya? Okay. So nak stir fry ni kiranya masak dia cepat dan sedap. Dan satu daripada kemestiannya, api kena besar. Masaknya sekejap. Dia sekejap. Okay. Ada apa-apa nak tanya ke sampai setahap ni? Okay, tunggu. Tadi tu Kak Yan panaskan minyak dulu dah. Okay. Minyak pun kena panas. Cantik kuali Kak Yan. Ya ke? Terima kasih. Beli masa sale. Sedondon dengan apa almari kat belakang tu. Tu ni nak pakai baju sedondon semua. Jadi tak nampak lah Kak Yan kat mana kan? Kalau macam kartun pula. Actually biru ni Kak Yan punya favourite colour. Patutlah nampak dia punya biru tu banyak sangat kan dekat rumah tu. Kan? Baju pun banyak biru semua. Kak Yan untuk lockdown ni tak menulis buku ke? Untuk keluaran akan datang ada ke? Kak Yan teringin nak buat buku Kak Yan yang last. Kira-kira Kak Yan plan dululah. Sebab Kak Yan 9 buah buku. So Kak Yan teringin nak compilkan resepi-resepi yang ini yang Kak Yan sayang kan. Tapi sebab start pada lockdown ni Kak Yan rasa Kak Yan postpone dululah. So Kak Yan lebih banyak kepada buat YouTube. So untuk buat YouTube itu setiap hari Kak Yan akan luangkan masa setiap hari ke macam mana untuk editing tu? Ini production sendiri. Kak Yan dengan suami lah kalau tengok dekat Kak Yan punya YouTube. Kak Yan buat dengan suami. Sebelah tangan tolong isteri. Macam tu lah. Jadi Kak Yan kalau Kak Yan rasa ada lapang, Kak Yan buat lah sebab yelah production sendiri kan. Kita nak ni kan. Yelah tapi maksudnya kena konsisten jugalah, kalau tak macam upload tu kena konsisten ya. So seminggu tu Kak Yan pastikan Kak Yan kena buat, kena shoot dalam 2 atau 3 lah. Kemudian editnya pula anak. So ini kira
family punya production lah. Production. Orang yang garang. Okey lah tu. Kak Yan tukang masaknya, yang seorang lagi video. Orang tukang edit. Lepas tu seorang tukang betulkan tudung. Tukang lengkap. Tukang make up. Make up, mak memang tak suka make up. Jadi memang kadang-kadang lupa pun bubur bedak. Macam tu lah. So kita cincang bawang putih juga ya. Okey. Kita rasa minyak dah panas, dia kena shung, dia bunyi tu baru best. Kan? Okey, kita masukkan halia dulu. Okey. Nampaknya halia tu banyak kita pakai. Banyak. Kalau Chinese punya style memang banyak halia. Okey. Sekarang sebab Kak nakkan keluar bau dan dia macam garing sikit. Kalau masuk bawang putih dulu, bawang putih cepat hangus. Ya. Ini tips juga tu. Masukkan halia dulu Saya suka masak Chinese food sebab salah satu buku Kak yang cerita dari dapur tu. Buku the only buku yang Kak yang banyak bercerita pasal kisah-kisah banyak resepi Chinese sebab kita Kak yang banyak kawan yang Chinese. So kan kawasan pun banyak bangsa Cina kan. So belajar lah. Okay, so dia keluar je bau. Kita ambil daun bawang. Chinese punya masak, dia jangan bubur bawang. Dia orang suka bau, maybe dia orang tak suka bau bawang kita yang macam kuat kan. Daun bawang, tapi guna yang bawah. Yang bawah? Saya potong dia pakai yang bawah Kak Yan? Bawah, yang putih. Kalau boleh yang putih tu jangan buang lah. Kita halus. Kita masuk bawang. Kita kacau. Nampak tak putih? Nampak tadi? Nampak. Kalau misalnya boleh bergerak ke dalam kuali, ke dekat dengan kuali pun cantik juga. Boleh bergerak ke? Tunggu. Bang. Mak tu bergerak kan? Nampak dalam kuali. Tengok nak yang tengok Okey, nampak? Okey. Cantik. Okey. Keluar bau dah keluar bau. Dan masukkan cili kering. Ni untuk bagi pedas lah. Kalau tak ada cili kering boleh guna cili flakes. Atau kalau tak ada pun cili biasa pun boleh. Kalau tak nak pun boleh. Kita kena pastikan jangan hangus. Okey. Sekarang kita ke tempat orang kata magicnya. Dia nampak tu? Magic ni nak bagi masakan Chinese ni sedap. Yang ni kalau nak guna tips ni gunalah untuk masak apa-apa Chinese punya dish. Hotel pun boleh guna teknik ni. Yang mana kita campurkan dulu dia punya segala sos yang kita gunakan. Campur terus masuk ke sini. Okay. So kita guna sos dia. Dan kita masukkan kicap cair. Masuklah semua. Kita masukkan kicap pekat. Jangan banyak sangat. Dan kita masuk minyak dijan. Nak masuk last pun boleh, nak masuk sekarang pun boleh. Dan kita masukkan serbuk lada sulah. Kalau kita nak masak char kway teow kan, semua campur dengan cili kering sekali, kita gaul. Dan yang penting kena masuk brown sugar. Yang ni nak bagi dia berkilat. Okay. So sekarang dia punya style, dia akan masak ni dulu. Maknanya buatkan jadi sos dulu kan? Jadi sos dulu. So ini nampak kita rasa macam alah kalau masuk sekalian periuk pun apa salahnya bertemu. Tapi itu teknik dia kan? Tapi ni teknik dia. So Kak Ayan masuk sikit garam. Tadi dah ada kicap cair masin kan? Yang pentingnya kena ada brown sugar. So kalau kita nak masuk stok ke dalam ni ke yang serbuk tu pun boleh. Kembali ke kuali. Okay.
Kak Yang kat sini Kak Yang cium. Dia tak cium kan? Bau wangi Okay. So kita masukkan kita punya daging tadi. Betul. Okay, boleh kan nampak? Okey. Sedap ni, sedap. Saya memang suka Mongolian ni. Tapi kalau you all nak buat dengan kita lah tak ada daging, nak buat ayam pun boleh. Tapi sebenarnya dengan daging. Atau Bagi dia mesra. mau jatuh putih balik Lepas tu kita masuklah yang sos tadi tu. Inilah teknik masak kalau cari. Kalau nak buat char kway teow, try lah buat macam ni. Lain tau rasa dia. Okey. Macam sos, kalau sos yang kita gunakan, kita campur dan kita bubur brown sugar. Brown sugar. Dia kena tips dia. Kita tahu kat internet cari kain lah. Okey, dapat satu tip hari ni So kita kacau. Kiranya dah masak dah ni Putri. Naik dah. Saya kat Exo dia punya colour kicap dia pekat dan berkilat. Nampak? Bila kita gaulkan sekali dia mesra, bila dia kena dengan minyak tu dia terus keluar kilat. So kita gaul rata. Sedap. Selalu kan kita perasan lauk ni macam hidang dekat restoran yang mahal kan. Fine dining kan. So why not you buat kat rumah kan. Okay. Kita nak tunggu dagingnya lembut je. So kita tutup kejap. Dalam berapa lama tu Kak Yang kalau untuk masak macam ni? Kalau daging ni dah lembut dalam 3-4 minit dah okey lah. Aja kan. So kita tunggu tu je lah. Tunggulah. Sambil tu kita sembang kejap. Itu kira masakan Cina tapi kita pun ada masakan Melayu kita kan. So ada tanya pendapat Kak Yan lah kan. Kadang-kadang kan kalau kita buat masakan Melayu ni yang nak shortcut, katakan buat rendang kan. Tapi rasa dia tu tak sama macam kita buat zaman kita, nenek moyang kita dulu kena bersangai apa semua kan. So rasa-rasa kan apa tips yang nak bagi, jangan nampak macam shortcut sangat lah kan. Tapi rasa dia sedap kan. Okay, belajar dari dulu kan, Kak belajar yang orang dulu-dulu masak dan sekarang berbeza lah. Macam dulu kalau Kak Yang dari Perak, rendang kita orang tak blend. Tak ada blend, kita orang potong dan juga tak tumis. Maknanya kita masuk sekali lah. Tapi sekarang ada banyak yang tumis, it's okay, boleh sebenarnya sama je. Cuma masak rendang ni tips dia nak sedap dalam masaknya lama. Dan juga dia punya bahan-bahan orang kata awet, dia kena banyak. Kalau tumis sekalipun, itu Kak Yang rasa tumis tu shortcut. Dia lagi semua tu nak kena sangai dulu kan. Tak payah. Sebenarnya Kak Yang rendang tak pakai semua jintan-jintan, kita hanya guna herbs. Daun kunyit semua-semua kan. Tak payah sangai. Kalau yang bertumis tu dia cepatlah naik minyaknya. So kiranya kita jimat masa. Yang memotong ni lama. So kita memang masak rendang lama. Kita nak kalau sebab apa yang sekarang ni kan ramai yang buat rendang kan kita macam shortcut, tiba-tiba dah besok lusa dah tak boleh makan, cepat basi kan. Rendang ni banyak dia punya tip je. Kita dulu Kak Yang dulu lah masa kecil-kecil kan, mak selalu cakap dah masak rendang tu kuali yang tak atas simen. Lepas tu nak keluarkan rendang tu masuk dalam bekas, kena pastikan bekas tu tak ada air. Rendang tu dah sejuk baru kita transferkan. Jadi banyak tips-tips kat situ lah. Santan kena guna santan yang berkualiti. Dan yang paling penting kalau nak rendang kita tahan lama, dia punya bahan-bahan tu kena masak lama. Kalau kita tumis, make sure dah naik minyak semua, baru kita masukkan santan. Atau kalau kita masuk rendang yang main masuk je tu, masak sampai kering, sampai santan tu keluarkan minyak, dan minyak tu yang akan
menggaringkan bahan-bahan kita. So tips lah nak bagi rendang tahan lama. Yalah, kalau tak Ais pun Puteri tahan je. macam mana? Orang dulu rendang kalau masak letak je. Dia tak payah letak ais pun sebab dia dah masak lama. Sebab syarat dia kena masak lama kan? Macam rendang tok kan? Tak payah letak ais pun. Okay, kita tengok daging. Sedapnya Kak Yan, bau sampai sini. Dia takut dia hangus pula lah. Ini dah matang. Berbatu dia. Gunakan api. Dia dah masak dah ni Puteri. Okey. Dah masak dah. Kita tak nak dia dry sangat sebab kita masa kita makan tu kita nak ada rasa juicy dia lah. Inilah dia daging. Dah siap dah. So bila kita dah siap ni, tapi actually ni pun dah cantik kan Puteri. So, kalau cantikkan lagi kita boleh tabur bijan. Biji bijan tu kan? Tapi Kak Yan dah habis kat rumah ni. So Kak Yan nak taburkanlah sikit daun bawang. Kita ni kadang-kadang nak menghidang untuk rumah ni. Kita juga bagi cantik sikit. Baru ada rasa nak makan. Dari mata turun ke hati. Ni kalau hidang ke anak-anak tu anak cakap, wah pandainya mak masak. Kan? Ni macam. Sebab kita ni duduk lockdown kat rumah ni. Susah. Apa? Betul tak? Berapa lama lagi kan? Jadi kena fikir apa resepi yang sedap, cepat kan? So kita taburkan cili merah nak bagi cantik. Ya Allah berterabur kan. Okey, inilah dia kita daging Mongolian beef. Okey, ada apa-apa nak tanya lagi tak? Pasal resepi ke? Boleh tak kamera dekatkan sikit ke dalam tu yang nak tengok? Ke Kak Yan nak buat plating ke apa ke? Nak plating lah. Kak Yan ambil pinggan ni. Okey. Jom nak ambil plate. Wah, cantik berkilat. Okey. Tak nampak ni? Nampak. Okey. So kita bolehlah letak dalam pinggan. Dia kalau kita rasa, tapi Mongolian beef ni memang inilah dia jarang ada macam kita boleh bubur carrot ke apa, tak, dia memang daging. Tengok berkilat tak? Berkilat. Dan juga dia punya juice tu melekat dekat daging. Itulah dia tips dia kalau nak masak. Ini makan dengan nasi panas-panas Kak Yan. Melaju. Okey, makan macam ni je pun sedap. Kan? Dia nampak macam eksklusif kan, nampak macam mahal. Kalau kita masak ni macam-macam cara. Kalau macam masak kicap pun macam-macam cara kan. So kita bolehlah macam hari ni kita buat style macam ni. So anak-anak pun cakap seronoknya duduk rumah tak pergi sekolah. Inilah dia Mongolian beef. Okey. Macam ni lah. Okey. Cantik. Kan? Boleh kita cuba nanti. Kalau nak guna ayam pun boleh, tak ada masalah. Tapi guna guna ayam yang betul lah, jangan guna isi ayam. Isi ayam flavor sangat kan. Okey. Itu kecil-kecil and then tumis macam tadi. Boleh juga. So habislah kita hari ni kita punya menu kita hari ni. Nak lagi je? Tak. Okey, tak apa, nanti. Okey. Okey, untuk hari ini kita rasa bertuah lah sebab Kak Yan sudi nak berkongsi resepi yang mewah, macam premium gitu kan, macam dekat restoran mewah, tapi boleh cubalah nanti kan. Saya rasa masak macam ni modal tak sampai RM50 lah.
Kan? Masak ni satu kuali ni kiranya kan. So Berbaloi. Okey, semua follower Majalah Rasa boleh cuba nanti apa yang Kak Yan dah kongsikan ini, dan jangan lupa follow web, Facebook dan IG Majalah Rasa. Jumpa lagi di minggu hadapan dengan resipi-resipi yang menarik. Okey, terima kasih Kak Yan. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Yan. Okay, bye. Bye. Salam. Okay.